Dalam tiga-tiga bekas tu mana air paling sikit? Okey, yang tengah. Mesti yang paling banyak. Lele. Nanti agak. Kejap. Nanti kan nak kejap lah. Ya, gini dulu ni. Kejap, dalam ini jalannya. Kejap. Macam mana yang mama? Merajuk, pintu tutup je pun. Oh. Ayah dengan ibu pakai baju lah. Lele, ambil ibu-ibu ya. Ha tu pintu buka dah. Salam sejahtera kepada lecturer dan rekan-rekan sekalian. Saya Glorita Tanaus akan membentangkan tentang pengenalan di dalam tugasan berkumpulan KSB ini. Tugasan yang diberi ialah menyelidik perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Perkembangan sosial adalah satu proses di mana kanak-kanak berhubung dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat. Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain, pembentukan kendiri, penghargaan kendiri, dan kawalan kendiri. Manakala emosi pula ialah suatu perasaan yang efektif yang dialami oleh seorang kanak-kanak dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya. Emosi juga boleh ditakrifkan sebagai tindak balas, kemampuan individu untuk mengenali, mengekspresi, dan mengurus perasaan serta mempunyai perasaan empati terhadap orang lain. Namun sedemikian, sosio-emosi dalam kalangan kanak-kanak merupakan salah satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat. Perkembangan sosio-emosi ini penting bagi kanak-kanak untuk menjadi asas kepada pembelajaran dan perkembangan, seterusnya mempengaruhi ke arah kejayaan dalam pembelajaran mereka. Perkembangan sosio-emosi ini bermula dengan apabila kanak-kanak mampu menguruskan emosi mereka secara positif. Kebolehan kanak-kanak dalam menguruskan emosi dapat membantu membina keyakinan diri, semangat berdikari, dan sikap positif terhadap sesama maupun ketika belajar ataupun sedang menghadapi masalah. Dengan ini, kanak-kanak juga mampu memahami emosi, keperluan, dan menghormati pendapat orang lain. Perkembangan sosio-emosi kanak-kanak ini diperoleh dengan cara peniruan, yaitu kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya pada orang lain dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu. Namun, sosio-emosi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak secara keterlaluan adalah tidak baik untuk dipandang oleh masyarakat, yaitu kanak-kanak mempunyai masalah tingkah laku adalah berbeza dari sudut cara mereka mengekspresikan emosi terhadap persekitaran mereka. Emosi ataupun tingkah laku adalah pengalaman yang sedar dicirikan oleh aktiviti mental yang sengit dan tahap keseronokan atau tidak keselesaan tertentu. Emosi adalah perasaan kuat untuk ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, manakala tingkah laku pula menunjukkan sesuatu di setiap gerak-gerik kita. Emosi juga menunjukkan pada reaksi terhadap seseorang maupun peristiwa. Selain itu, emosi juga dapat ditunjukkan ketika merasa tenang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang, atau takut akan sesuatu. Antara emosi yang sering dialami ialah kebahagiaan. Daripada semua jenis emosi yang berlainan, dan kebahagiaan cenderung menjadi yang paling ramai orang berusaha. Kebahagiaan sering ditakrifkan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan yang dicirikan oleh perasaan kepuasan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Dan
Ada juga beberapa jenis emosi, yaitu ungkapan wajah seperti tersenyum, badan tubuh seperti penjarian yang santai, dan nada bunyi yang menyenangkan. Walaupun kebahagiaan dianggap sebagai salah satu emosi asas manusia, perkara-perkara yang kita pikir akan menghasilkan kebahagiaan cenderung sangat dipengaruhi oleh budaya. Contohnya, pengaruh budaya pop cenderung untuk menekankan bahwa mencapai perkara-perkara tertentu seperti membeli rumah atau mempunyai rumah. Realitinya sebenarnya menyumbang kepada kebahagiaan sering kali lebih rumit dan lebih tinggi. Selain itu, emosi berkaitan dengan maksiat. Maksiat ini merujuk kepada jijik, boleh dipaparkan dalam beberapa cara, termasuk menjauhkan diri dari objek jijik, reaksi fisikal seperti muntah, ekspresi muka seperti berparut hidung dan menggulung bibir ke atas. Penyelidikan percaya bahwa emosi ini berkembang sebagai tindak balas kepada makanan yang mungkin berbahaya dan membawa maut. Apabila orang mencium dan merasakan makanan yang telah buruk, contohnya rasa meluat, adalah tindak balas yang tipikal. Seterusnya, emosi dari segi kemarahan. Kemarahan boleh menjadi emosi yang sangat kuat yang dicirikan oleh perasaan permusuhan, pergolakan, kekecewaan, dan pertentangan terhadap orang lain seperti ketakutan. Kemarahan boleh memainkan peranan dan perjuangan. Walaupun kemarahan sering dianggap sebagai emosi negatif dan kadang-kadang juga ia boleh menjadi perkara yang baik. Ia boleh menjadi membina dalam membantu menjelaskan keperluan kita dalam hubungan. Oleh itu, jenis emosi ini boleh mempunyai kesan-kesan mental dan fisikal. Kemarahan yang tidak terkawal dapat membuatkan keputusan yang rasional dan bahkan dapat memberi kesan kepada kesehatan fisikal kita. Langkah yang paling spesifik untuk mengatasi emosi dan tingkah laku kanak-kanak adalah dengan memberi masa mereka untuk berehat. Bekerja tanpa berehat menyebabkan badan lebih lesu dan tidak sehat. Oleh itu, semua orang perlu berehat daripada tekanan harian, dan begitu juga bagi kanak-kanak. Kanak-kanak juga kebanyakannya tertakluk bukan hanya pada aktiviti akademik ataupun ke kurikulum, tapi melibatkan juga aktiviti-aktiviti yang lasak dan aktif. Selain itu, kita wajar mencari aktiviti-aktiviti yang digemari oleh kanak-kanak dan aktiviti-aktiviti yang baru yang membolehkan mereka lebih rileks dan gembira. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang cara-cara untuk mengatasi sosio-emosi kanak-kanak. Antara cara-cara untuk mengatasi sosio-emosi kanak-kanak adalah menjaga percakapan kita dengan kanak-kanak, karena kanak-kanak sangat sensitif dengan apa yang kita sampaikan. Dan kita kena sentiasa ingat bahwa kanak-kanak perlukan pujian, bukan sahaja dari hasil kerja, malahan dari hasil usaha yang telah dilakukan. Selain itu, kita perlu mengenal pasti dan mengalihkan kepercayaan yang tidak tepat. Kita perlu mengetahui kepercayaan kanak-kanak terhadap diri mereka sendiri, sama ada kesempurnaan, daya tarikan, keupayaan, atau hal yang lain. Membantu kanak-kanak menyediakan piawaian yang lebih tepat supaya mereka menjadi lebih realistik dalam menilai diri mereka. Selain membantu mereka membina satu konsep diri yang sehat, persepsi yang tidak tepat tentang diri boleh berakar dan menjadi kenyataan bagi kanak-kanak. Seterusnya adalah membantu kanak-kanak dalam penglibatan yang positif. Aktiviti yang menggalakkan kerjasama dalam pertandingan terutamanya adalah berguna dalam memelihara harga diri. Sebagai contoh, program-program
bimbingan. Program ini akan melibatkan kanak-kanak yang lebih tua membantu salah seorang kanak-kanak yang lebih muda untuk belajar membaca. Kerjasama secara langsung akan dapat dipupuk antara kedua-dua kanak tersebut. Kesimpulannya, kemahiran bersosial adalah sesuatu yang lebih kompleks daripada komunikasi sosial. Hal ini karena ia memerlukan perkongsian emosi, bertimbang rasa, dan mengikuti liran. Kesimpulannya, langkah-langkah yang dilakukan ini dapat meningkatkan kemahiran sosialisasi kanak-kanak dan bahasa kanak-kanak. Bahkan, kanak-kanak juga dapat membina hubungan dan tingkah laku yang baik serta bekerja sama dengan rekan-rekan. Oleh itu, sosio-emosi dalam kalangan kanak-kanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi dari masyarakat. Sekian saja daripada pembentangan kami. Sekian, terima kasih.